Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin, wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Yang saya kasihi Ustaz Muhammad Amirul Akif Al-Hafiz selaku pengacara majelis dan juga imam pada malam ini, seluruh barisan ahli Jawatan Surau, barisan panelis forum bicara ad-din yang kita muliakan, tetamu-tetamu para jemaah muslimin dan muslimat yang terdiri dari kalangan anak-anak qaryah Surau Putra Al-Amin, bahkan ada juga daripada luar, daripada qaryah Surau Putra Al-Amin pada malam ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Alhamdulillah, pada malam ini, dalam kesempatan yang ada ini, untuk kita berbual, bicara, tetapi dengan perkongsian yang bermanfaat untuk sama-sama kita timba mutiara yang akan disampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dalam tempoh masa yang kita ada ini, kita mendapat rahmat dan keberkatan dan doa serta juga maghfirah yang dipohon, agar kita semua sepanjang kita berada dalam majlis ilmu ini, kita diampunkan segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini dalam program Forum Bicara Ad-Din bersama dengan dua orang panelis yang bersama-sama dengan kita di hadapan ini. Panelis kita yang pertama yang berbahagia, Datuk Dr. Muhammad Hassan, Dr. Hassan bin Muhammad Ali, salah seorang figura dakwah yang tersohor di tanah air kita ini. Dan kebetulan yang bahagia Datuk dalam misi bersama dengan jemaah tabligh untuk bersama-sama beriktikaf dan juga berkampung di Putrajaya ini, khususnya di Surau Putra Al-Amin ini. Dan saya difahamkan oleh yang bahagia Datuk mengikut perancangannya selama 10 hari, bermula hari semalam. Kemudian panelis kita yang kedua, Sahibus Samahah Tuan Haji Jamali Muhammad Adnan, Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan, yang saat akhir saya menghubungi beliau pada hari semalam untuk sama-sama menjayakan majlis ilmu ini. Beliau dengan berbesar hati untuk menerima jemputan kita pada malam ini. Terima kasih Ustaz Jamali. Kebetulan saya tahu Ustaz Jamali ini sejak daripada dulu lagi jadual kuliahnya setiap malam, tapi saya mencuba nasib sahaja malam ini. Kebetulan dapat pula dia bersama-sama dengan kita pada malam ini. Dan saya difahamkan Ustaz pun belum balik ke rumah lagi. Kan, Masya Allah, kuat Timbalan Mufti kita ni bekerja berkhidmat, insya-Allah. Tapi nak dibandingkan dengan Datuk Dr. Hassan, dia lagi lama sudah ni 43 hari
43 hari keluar untuk menggerakkan usaha-usaha menyampaikan dakwah di atas muka bumi Malaysia yang tercinta ini. Malam ini tajuk ataupun judul bicara ad-din kita, mengapa tabligh? Apabila kita menyebut istilah tabligh, maka mungkin dalam pemikiran kita terbayang satu susuk tubuh manusia yang ada janggut, yang ada serban, yang pakai jubah, yang bawa tasbih, yang datang berkumpulan, yang suka beriktikaf di masjid. Maka itu mungkin tasawur ataupun gambaran apabila kita menyebut tabligh. Tetapi ada juga mungkin sebahagian daripada kita apabila kita menyebut istilah tabligh, maka tabligh ini dengan maksud kita menyampaikan sesuatu yang baik, kita menyampaikan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, apa yang diwasiatkan oleh Nabi SAW, maka itulah dikatakan tabligh. Justru pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ingin membahaskan tentang tabligh itu, sama ada dari aspek tasawur kita yang pertama tadi, ataupun tasawur kita yang kefahaman kita tentang maksud tabligh dari sudut pandang yang kedua itu tadi. Kedua-duanya akan coba dikupas oleh kedua-dua panel kita pada malam ini. Saya kira forum kita tidak lebih daripada 1 jam. InsyaAllah kita akan sama-sama salat isya berjemaah seketika nanti. Saya nak mulakan dengan panel kita yang pertama yang berbahagia, Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Dan tajuk yang kita bincang malam itu mengapa tabligh. Soalan saya begini itu, Datuk, kalau kita mengkaji ataupun memahami latar belakang Datuk, salah seorang figura yang begitu hebat, dikenali sejak daripada dahulu lagi. Datuk bermulakan kerjaya sebagai penjawat awam di negara kita ini, sebagai seorang pegawai takbir dan diplomatik, dan kebanyakan perkhidmatan yang Datuk berikan adalah sekitar di Jabatan Perdana Menteri. Kemudian kita juga mengenali Datuk sebagai seorang moderator Forum Perdana Ehwal Islam yang tersohor satu ketika dahulu. Saya ketika itu tahun 90-an ataupun sebelum itu lagi, ketika masih di sekolah rendah, setiap hari Khamis malam Jumaat, maka biasanya di kampung ada majlis bacaan Yasin daripada rumah ke rumah. Tapi oleh kerana ada forum perdana, majlis bacaan Yasin itu ditakhirkan kerana nak memberi laluan untuk sama-sama mengikuti forum perdana Ehwal Islam. Mungkin tuan-tuan masih ingat bagaimana kemunculan Datuk di kaca televisyen bersama tokoh-tokoh pendakwah yang lain seperti almarhum Datuk Dr. Hasanuddin, almarhum Ishaq Baharum, Datuk Ishaq Baharum, almarhum Datuk Ismail Khamus, dan sebagainya lagi kita masih ingat. Dan Datuk juga terkenal sebagai ahli politik, bukan sahaja sebagai ahli parlimen. Datuk juga jadi ahli Dewan Undangan Negeri. Datuk juga menjadi esko kerajaan negeri. Datuk juga pernah menjawat jawatan yang tinggi dalam sebuah parti politik. Persoalannya ialah, kenapa di akhir-akhir ini, selepas melalui suatu kedudukan, satu perjalanan hidup dalam pelbagai bidang dan dimensi, kenapa pada ketika ini Datuk memilih sebuah jemaah yang dinamakan sebagai jemaah tabligh, yang bukan sahaja jemaah ini baru muncul, Datuk kalau ikut sesiapa yang baca kisah jemaah tabligh ini,
dia sekitar tahun 1920-an sudah wujud jemaah tabligh. Cuma aktif di Nusantara ini sekitar 1970-an kalau mengikut bacaan saya. Jadi persoalan panjang sikit Datuk. Sebenarnya membuka ini persoalan yang bermain di fikiran saya. Mungkin fikiran rakan-rakan yang lain juga, sama ada yang hadir secara fizikal atau menyaksikan secara live FB ini. Kenapa Datuk memilih tabligh sebagai wadah dalam menyampaikan dakwah? Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dikasihi saudara pengerusi kepada forum Bicara Ad-Din pada malam ini, Al-Fadhil Ustaz Zakaria Osman yang juga merupakan pengerusi kepada SPA ini, yang berbahagia, nak kata sahabat pun sahabatlah, nak kata saudara pun saudaralah, apapun saudara, kita ni dijalinkan dengan hubungan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Technically kita lebih rapat daripada hubungan darah di antara kita. Kedua-duanya Jawa, Datuk Saya Bugis, bukan Jawa. Bugis. Tapi aku ngomong Jawa lah, kita ngomong Jawa. Jadi kepada teman-teman jawatan kuasa kepada masjid ini yang saya dah bertemu malam semalam, dan kepada Tuan Imam Tuan Amirul dan teman-teman dan seluruh anak karya dan mungkin tetamu-tetamu yang datang di luar daripada karya ini. Pertama sekali saudara, saya bukanlah orang yang agaknya boleh menjadi representatif sebenarnya ya. Agaknya ada lebih orang yang buzruk-buzruk dipanggil yang dah lama betul-betul kan. Saya ni sebenarnya Ustaz ya, bukan kerana peristiwa yang Ustaz sebutkan satu kronologi satu persatu dengan perkhidmatannya, dengan politiknya, dengan berbagai-bagai. Saya dah kenal tabligh, dah ikuti tabligh ni dalam 40 tahun yang lalu Ustaz. Ayah saya walaupun umur 80 tahun telah pusing dunia 4 kali. Adik saya seorang lawyer, Baharudin namanya. Tuan-tuan sekarang umurnya 67 tahun. Tabligh bersama dengan dia sejak tingkatan 6 lagi. Jadi maknanya saudara, tabligh ni saya kenal lebih awal. Dan saya menyertainya boleh buat, tetapi saya tidak seaktif macam sahabat saya kat sana tu Dr. Fathi tu. Tengok muka bermain tabligh lah. Tapi saya tidak ada perawakan itu agaknya saudara. Tapi tuan-tuan, apa pun saya ke saudara ke puan-puan ke tuan-tuan pun, tuan-tuan, perjuangan tabligh ini rasanya perjuangan fitri, perjuangan semula jadi, perjuangan yang memangnya sesuai sangat bagi mereka, tuan-tuan, terutamanya yang mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya nak mulakan tuan-tuan dan puan dengan sikit aja nak menyebutkan ayat Quran yang selalu kita baca ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا الظاهرين. Saya nak tambah satu lagi ayatnya. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Selepas itu tuan-tuan, saya nak mula ni, saya nak bagikan petik beberapa hadis tuan-tuan boleh menjawab. Saya rasa hadis ini lebih mampu menjawab daripada saya menjawabnya tuan-tuan. Yang pertama daripada Osman Ibn Affan berkata bahawa aku telah mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, sehari di jalan Allah
adalah lebih baik dari 1000 hari yang lain. Riwayat Nasa'i. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tubuh badan siapa yang pernah dimasuki debu di jalan Allah, maka Allah pasti akan mengharamkan ke atasnya neraka. Riwayat Ahmad dan Tabrani. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sepagi atau sepetang di jalan Allah adalah lebih baik dari dunia dan segala isinya. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, berdiri sejenak di jalan Allah adalah lebih baik daripada beribadat pada Lailatul Qadar di hadapan Hajar Aswad. Riwayat Ibn Hibban. Banyak lagi lah, saya pun tak boleh sebutkan. Okey, saya dah baca 2 potong ayat Quran tadi Ustaz, dan saya dah baca 3 potong hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenainya. Bagi menjawab tuan-tuan dan puan, menjawab mengapa saya terjun dalam tabligh ni. Terjun tu maksudnya macam yang Ustaz describe tadi, tapi saya sudah 40 tahun di dalamnya agaknya kan. Bukan terjun lah, menyertai lah. Tapi kalau soalan Ustaz tadi terjun. Okey. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, para penonton yang mati sekalian, alhamdulillah ni live ni sebenarnya. Saya pun live, boleh pergi kepada FB page Datuk Dr. Hassan bin Rahman Ali, dan dalam surau ini pun live, insya-Allah. Saksikanlah tuan-tuan dan puan. Okey, apa yang saya nak sebutkan ambil mengapa saya katakan mengapa saya tuan tabligh. Pertama, tuan-tuan dan puan, 2 ayat Quran, 2 hadis itu sudah menjawabnya. Saya tak perlu ulas kerana masa pun tidak mengizinkan. Nombor 2, saudara, saya ni masa bekerja sebagai pegawai tabligh diplomatik, yang pergi DO, saya pernah jadi DO Ustaz, pemangku DO dan sebagainya. Saya tengok masalah-masalah, bukan saja masalah pembangunan, bukan saja masalah jalan raya, bukan saja masalah buah-buah sawit tidak laku pada ketika itu, bukan saja masalah sayur-sayur yang ditanam oleh orang Jawa kat Sungai Buruh, dekat Tanjung Karang tu, bila dibawa, bila dah naik dia punya sayurnya, tetapi tak ada tempat untuk disalurkan marketingnya, dia punya pemasarannya. Itu masalah-masalah mereka. Tetapi masalah yang besar sekali saya tengok daripada dulu sampai sekarang Ustaz, masjid kosong itu masalah besar, surau kosong itu masalah besar. Dan Ustaz, saya dah mengendalikan summer camp 40 tahun Ustaz. 40 tahun saya mengendalikan summer camp, 40 tahun. Dan masih lagi kalau ada orang tak saya mengendalikannya, saya akan kendalikan 40 tahun. 1 tahun 13 kali. Dalam 13 kali tiap sesi ada 400 ke 500 orang. Budak-budak sekolah menengah, sekolah rendah, sampai universiti, sampai anak-anak yang tidak bekerja. Apa yang saya dapati tuan-tuan dan puan, semalam pun saya dah sebut dah sebenarnya. Pertama sekali, kejahilan agama di kalangan anak-anak. Unbelievable. Anak-anak kita tuan-tuan tak boleh suruh mengucap, suruh mengucap. Dia tanya kawan dia, mengucap apa? Macam mana nak mula? Masya Allah, 40 tahun kan. Data dan record very consistent. And I don't think it is going to be wrong. It is not wrong. Anak kita tuan-tuan suruh baca Fatihah, boleh kata 98% tak boleh baca Fatihah dengan betul sebagaimana Fatihah patut dibaca, dengan makhrajnya, dengan hukum tajwidnya dan sebagainya. Okey, tanya pula misalnya, ambillah kami sembahyang, doa iftitah, memanglah sunat tuan-tuan, doa iftitah. 98% tak percaya tuan-tuan, balik test anak-anak, bawa doa apa ni Ustaz Amirul, bersama-sama test bacaan anak-anak itu untuk mengetahuikan bacaan betul tidak. Selepas test anak itu, test mak dan ayahnya. Saudara-saudara, ini yang berlaku. Dan kalau kita tengok tuan-tuan dan puan, hasil daripada agama terpinggir sejak lamanya, kita tengok tuan-tuan, di tangga surau, bayi-bayi dah mati diletakkan di tangga surau. Tuan-tuan tanya orang Alam Flora. Alam Flora dulu di bawah saya dulu Exco Agama dan Infrastruktur. So Alam Flora was under me. Tuan-tuan tepi jalan ada anak yang mati. Dalam tong sampah ada anak mati diletakkan situ. Uri ni tuan-tuan, tali pusatnya masih ada lagi. Gengga-gengga segala semut-semut dan sebagainya. Dan kalau kita tengok tuan-tuan, anak-anak kita, saya nak sebut satu benda saja. Berapa senang perempuan membangunkan anak waktu subuh? Bagi tahu saya. Is it easy for you to wake up your children pada pos subuh?
Berapa sukar kita nak bangunkan. Ada ibu bagi tahu saya, daripada anaknya umur 11 tahun, sekarang anaknya umur 21 tahun, tuan-tuan, sudah 10 tahun begitu, tak bangun-bangun subuh. Ketuk nak roboh dah pintu. Maknanya tak bangun subuh. Daripada mula balik sampai 21 tahun, dah berapa kali balik, dah berapa banyak dah tuan-tuan puan, kata orang, kefarduan untuk menunaikan salat seperti salat subuh itu tertinggal begitu saja. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Saudara cuba fikirkan itu. Jadi saya terjun, ambil perkataan terjun tadilah, terjun dalam tabligh ini kerana senario itu. Dan senario itu berlaku dekat dengan saya, sangat dekat dengan saya. Bila saya mengalihkan sama kian, tuan-tuan, mak-mak datang, mak bapak datang, sama ada permulaan atau hujung, menangis-nangis di depan saya. Semalam saya sebut dengan teman-teman, macam mana tuan-tuan fikir? Sama kian saya 4 hari 3 malam, tuan-tuan, salah satu syaratnya kita dah bagi syarat. Macam mana anak perempuan tingkatan 2 bawa tuan-tuan 3 kartun Lucky Strike. 3 kartun Lucky Strike. Banyak rokok ni tuan-tuan, rasanya rokok yang antara yang powerful lah, dia tak ada filter kan. Saya tanya orang esok rokok ni. Tuan-tuan, anak perempuan tingkatan 2 brought along with her, joining my program, sama camp namanya, brought along Lucky Strike 3 kartun. Saudara, bila kita buat tuan-tuan, susah, saya punya fasilitator susah nak meleraikan budak-budak ni. Tembak tuan-tuan, ditembak antaranya laki-laki dan perempuan tembak. Dalam tembak tu ada message benda yang ditembaknya. Sama ada berbagai-bagai lah dia punya message nak disampaikan antara laki-laki dengan perempuan. Kesian fasilitator. Sampai pukul 2 pagi tuan-tuan, nak meredakan budak-budak ni. Saudara-saudara, saya nak bagi tahu itu antara sebab. Yang ketiga sebabnya tuan-tuan dan puan. Sebab yang ketiga ialah saya nak hidup sebagai seorang Muslim. Saya nak mati sebagai seorang Muslim. Saya nak hidup sebagai seorang mukmin. Saya nak mati sebagai seorang mukmin. Saudara-saudara, Allah macam yang disebutkan selalu Datuk Seri Fahmi Rajab, tadi pun dia menyebutkan. Apa dia kata? God has given me almost everything, dia kata. Tuan-tuan cuba bayanglah, pegawai tinggi kerajaan KSU, Kementerian tuan-tuan, Ketua Pengarah JPJ, yang besar daripada itu pengerusi Air Asia Berhad, one of the largest low fare airline in the world. Dia chairman dia, tuan-tuan. Perempuan pergi pandang sebelah kiri perempuan tu, situlah tidur dia perempuan tu. Cuba bayangkan, chairman Air Asia tidur macam itu. Nanti kalau makan, tuan-tuan tengok kami makan ni, kami makan dengan Ustaz Amirul makan dengan kita 2-3 kali dah. 2-3 kali. Nampak dia lebih berselera makan daripada saya. Makan satu dulang 3 orang, tuan-tuan dan puan, nasi. Tapi yang sekarang ni saya 2 ni nampaknya pasal ada orang sponsor dan sebagainya lain sikit. Biasanya nasi, kuah, gugurlah 2-3 ketul, sama ada ikan, ayam dan sebagainya. Tidak ada yang ketiga, tuan-tuan. Tak ada sambal, tak ada sayur. Airnya cukuplah dengan mineral ataupun air jus. Itulah yang dimakan. 43 hari, tuan-tuan, 43 hari. Hidangan itu bukan hidangan saya, tuan-tuan. I'm not familiar with that kind of hidangan. Apalagi lah Datuk Seri, tak familiar. Apalagi Datuk Zulkifli Zainal Abidin, tuan-tuan dan puan, senior pilot, senior captain dalam MAS, 40 tahun lebih. Itu pun bukan tertib makan dia. Tapi atas dasar nak membina diri, islah diri, tak pernah komplain, tuan-tuan. Tak pernah komplain. Sebab kita diberitahu oleh Amir Sah, jangan komplain makanan, jangan komplain makanan, jangan komplain makanan, jangan komplain makanan. Nombor 4 yang akhirnya, tuan-tuan. Yang akhirnya saya tak, tuan-tuan ni, saya tengok dalam tabligh ni, Masya Allah, tuan-tuan ni, so refined. Tabligh ni, tuan-tuan, is combinations of dakwah and also apa yang saya katakan tasawuf, tuan-tuan ni. Very refined. Contohnya mesyuarat. Saya bagi contoh mesyuarat. Ustaz dia ajar mesyuarat dalam kursus-kursus ustaz, hantar ke Intan, ke luar negara ke, mesyuarat kita mesti tegas. Mesyuarat kita mesti put our case, kata orang, very straightforward. Mesyuarat mestilah jangan gini. Tapi dalam tabligh, saudara, dalam mesyuarat
Tidak ada mesyuarat di awal, tidak ada mesyuarat di selepas daripada mesyuarat. Tidak ada pre-council, tidak ada post-council. Tak ada. Yang kedua, saya nak sebut mesyuarat tuan-tuan, bila kita cadangan kita dan tabligh, bila cadangan kita tidak diterima, apa bisikan hati kita? Alhamdulillah. Bila diterima cadangan kita, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa artinya tuan-tuan? Apa artinya? Makan tuan-tuan, makan diingatkan. Kalau kita makan, tuan-tuan tahu ada orang sebelah kita, orang depan kita lebih tua daripada kita, nasi dengan lauk, tuan-tuan tak tolak kepada orang yang lebih tua dulu. Siapa ada ajar kita begitu? My mother didn't teach me that. My father didn't teach me that. Tablighi people taught me that. So benda-benda macam ini contoh-contoh tuan-tuan, contoh-contoh. Kita pergi gash, tuan-tuan dan puan, jalan berdua-berdua di sebelah kanan. Sampai rumah orang, jangan pandang tepat pintu, jangan pandang tepat. Sediakan sikit dekat dinding-dinding dan sebagainya. Bagi salam 3 kali. Kalau dah 3 kali tak juga buka pintu, pergi ke rumah yang berikutnya. Kalau ada orang buka pintu dengan penuh hormat, yang zikir terus zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus zikir. Yang mutakalim, yang bercakap terus bercakap. Mempersilakan. Ada program, kami datang daripada jauh, duduk di tempat ini 3 hari, datang di masjid, tempat kami di masjid, datanglah. Kita ada program khas selepas maghrib ini. Silakan bawa anak laki-laki sama datang selepas kita maghrib bersama. Okey tuan, kita maghrib bersama. Okey tuan, insya-Allah kita doa. Saya doa kepada tuan-tuan, tuan doa kepada kami. Doa kepada kami tuan, insya-Allah. Jumpa maghrib nanti tuan. Itulah. Siapa ada buat? Saudara-saudara, akhirnya saya nak sebut, saya sudah menyertai hampir sama ada menyertai in full atau partially hampir semua gerakan dakwah di Malaysia, termasuk Al-Aqam dan sebagainya. Tapi tidak ada satu gerakan, tuan-tuan dan puan, yang so refined and able, willing to go house to house, door to door, door to door, door to door, lorong ke lorong, lorong ke lorong, lorong ke lorong. Kena maki pun datang juga. Allah, orang-orang shut the door pun dengan pintu, dengan marahnya pun. Besok muncul lagi dia, dengan senyum dia muncul lagi. Tak ada lagi tuan-tuan. Inilah gerakan tabligh. Akhir sekali tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya nak menanti, insya-Allah saya nak pergi kepada family nanti dalam pusingan yang berikutnya, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Datuk. Saya ada soalan tambahan tu, tapi Datuk jawab ringkas sajalah. Sebab soalan tambahan ini bukan nak provokasi Datuk ataupun apa, tapi dia lahir daripada perasaan ingin tahu saja. Kenapa sewaktu Datuk menjadi pimpinan tertinggi sebuah parti politik yang badan yang boleh membuat dasar ataupun mendesak, sewaktu Datuk menjadi Esko Kerajaan Negeri Selangor, elemen-elemen seperti yang diamalkan oleh jemaah tabligh ini sukarkah untuk diterapkan dalam usaha-usaha dakwah pada ketika itu, Datuk? Tidak susah. Saya lah mengatakan tidak susah, tuan-tuan. Tadi saya bercerita dengan kawan saya masa makan. When we took over Selangor, Ustaz, setelah ditadbir oleh satu parti politik dekat 60 tahun begitu, Selangor hanya ada satu saja mahat hafiz di Jukra sana. Bilangan pelajarnya 16 orang. So when we took over, I was asked to take charge. Dalam tahun yang pertama ada 3 mahat hafiz, bilangan pelajarnya 862 orang daripada 16 orang. Ustaz, tak ada orang marah, Sultan tak kata apa, Majma'is tak kata apa. Sebenarnya terserah kepada kita. Bajet, macam juga bajet Tuan, bajet antara yang besar sekali ialah JAIS. Dekat sini federal, antara bajet yang besar sekali ialah JAKIM. Tetapi saudara, kita mempunyai kreativiti, mempunyai kebolehan, kemampuan untuk mentranslate seluruh wang rakyat itu untuk menentukan setiap sennya. Setiap sennya tuan-tuan akan merubah pemikiran, fikrah, hati, perasaan, jiwa, supaya dia lebih sonok untuk mendekati agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, yang maknanya okey, kalau misalnya kita dalam PAS lah, misalnya dalam PAS, dia ada sikit antara PAS dengan tabligh, ada sikit.
Pas talking about Islamic State. Tapi kita dalam tabligh ni kita tak sebut nama orang, kita tak sebut nama organisasi, kita tak sebut mana-mana parti politik, kita tidak pergi kepada tabligh khilafiyah dan sebagainya. Jadi agaknya setengah-setengah orang tak berapa selesa dalam keadaan itu. Terima kasih Datuk atas jawapan yang sangat jelas dan mungkin menjawab persoalan yang terbuku di hati saya dan mungkin juga di hati tuan-tuan semua. Saya nak bagi kepada Sahibus Samahah Ustaz Haji Jamali tentang usaha dakwah yang dijalankan, tak kisahlah sama ada jemaah tabligh, sama ada NGO ataupun badan-badan pertubuhan yang lain yang menggerakkan dakwah ini tanpa kita memperlekehkan usaha mereka ini. Tetapi yang paling jelas dan yang paling tuntas dalam kehidupan kita ini, usaha dakwah itu perlu subur dalam masyarakat kita. Kalau tidak, masyarakat akan terumbang-ambing seperti mana isu yang dibangkitkan oleh Datuk Dr. Hassan tadi. Mengapa dakwah yang berkesan dan berstrategi itu sangat penting untuk membina sebuah negara ataupun masyarakat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia saudara pengurusi Ustaz Zakaria Usman yang juga merupakan pengerusi SPA dan juga moderator 5 bintang. Oleh kerana SPA ni pengurusan 5 bintang, beliau pun macam tu jugalah, moderator 5 bintang. Allah. Sahabat saya, kenalan lama saya, tuan guru saya yang saya juga datang malam ni juga ingin mengambil mutiara ilmu daripada beliau, Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, yang mana kita semua dulu sebagai kaitan kerajaan banyak menyertai program-program pembangunan insan. Ketika mana beliau diseru, ketika mana beliau di Intan, dan alhamdulillah benih yang beliau tanam tersebut hari ini semakin subur di antaranya di dalam masyarakat. Kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana berada dalam satu program yang cukup baik, program majlis ilmu yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Siapa yang melalui satu jalan untuk menambahkan ilmu, menuntut ilmu yang bermanfaat kepada diri, keluarga, masyarakat, negeri, negaranya, Allah Ta'ala akan mudahkan jalan untuk dimasukkan ke dalam syurga. Rupanya di hadapan saya ini bakal-bakal ahli syurga yang menempah jalannya, iaitu jalan antaranya untuk kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Kalau kita lihat kepada persoalan yang dibangkitkan oleh saudara pengurusi, ya, dakwah ini adalah suatu tugas asasi kepada seluruh umat Islam, ya, iaitu satu tugas untuk menyeru manusia, mengajak manusia, memperkenalkan agama Islam yang cukup hebat ini, yang cukup lengkap ini, yang saya biasa sebut macam yang Datuk Dr. Hassan selalu sebut, a completely way of life, yang lengkap, yang menyeluruh ini kepada seluruh umat manusia. Dan dakwah ini juga suatu usaha yang berterusan, ya, ke jalan Allah Ta'ala untuk mengajak manusia mendapat kebahagiaan di dunia dan menyelamatkan mereka pada hari akhirat. Sebab itu kenapa kita perlu untuk berdakwah, kenapa perlu kita menyebarkan usaha murni tabligh seumpama ini. Sudah pasti yang pertamanya kerana ia merupakan tugas yang paling mulia, ya. Inilah tugas para nabi, inilah tugas para rasul, daripada Nabi Adam alaihissalam sampai kepada kita umat baginda Nabi SAW. Dalam satu hadisnya Nabi SAW menyebut, fawallahi la ayyuhda bika rijalan wahidan khairul laka min humrin na'am. Yang bermaksud, demi Allah, andai kata seorang lelaki itu menerima hidayah, menerima Islam, masuk Islam, berubah kehidupannya kepada agama Allah Subhanahu Ta'ala kerana kamu, kerana dakwah yang kamu sampaikan, sesungguhnya itu lebih baik daripada seekor unta merah. Unta merah merupakan
barang dan juga binatang yang paling berharga di zaman Nabi SAW, yang paling mahal. Kita hari ni Datuk mungkin unta merah ni mungkin Ferrari kot, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah yang berada di sini, ya, apalagi yang 43 hari berada di medan dakwah, medan tabligh ini, inilah orang-orang yang hebat, orang-orang yang mengejar kebaikan bukan sekadar di dunia tetapi juga pada hari akhirat. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana sirah baginda Nabi SAW dan para sahabat mengajar kita bagaimana hebatnya mereka berdakwah. Islam ini bermula tuan-tuan sekalian dengan 3 orang sahaja bila Nabi menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, iaitulah isterinya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, ya. Yang keduanya sahabat karibnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang ketiganya Sayyidina Ali bin Abu Talib. Kemudiannya tuan-tuan tersebar ke seluruh masyarakat di Mekah. Apabila tuan-tuan Islam ditolak oleh kebanyakan orang-orang di Mekah, Nabi SAW tidak pernah berputus asa mendatangi jamaah haji yang datang daripada Yasrib, yang datang daripada Madinah. Bermula dengan Bai'ah Aqabah yang pertama hanya 12 orang. Tahun yang keduanya mereka membawa seramai 73 orang. Apabila berlakunya peristiwa hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah, umat Islam Muhajirin dan Ansar yang kemudiannya terasasnya sebuah negara Islam pertama di Madinah, umat Islam tidak sampai 100 orang lebih. Tetapi suatu yang ajaib berlaku bila Nabi wafat, meninggal dunia 9 tahun kemudiannya. Berapa ramai di kalangan sahabat Nabi mereka yang pernah jumpa dengan Nabi dan beriman sampai akhir hayat mereka. Riwayat menyatakan 114,000 orang. Daripada 150 orang lebih awal hijrah, 9 tahun kemudiannya tuan-tuan sekalian 114,000 orang. Dan apabila buku yang bernama 100 manusia yang paling berpengaruh yang dikarang oleh Michael H. Hart dilancarkan di London 1983, umat Islam seluruh dunia hampir 1.8 bilion. Orang mempertikaikan kenapa pilih Muhammad sebagai tokoh yang paling berpengaruh, meninggalkan pencipta lampu Thomas Edison, meninggalkan tuan-tuan sekalian Gandhi, meninggalkan Napoleon Bonaparte dan sebagainya. Muhammad merupakan bukan sekadar pemimpin agama, Muhammad merupakan pemimpin dunia. Apabila Nabi SAW meninggal dunia 114,000 orang, berapa ramai yang dikebumikan di makam Al-Baqi, di luar daripada Masjid Nabawi. Bilangan mereka tidak sampai 10,000 orang. Kemana pergi yang 100,000 lebih yang lain? Mereka ini bertebaran ke seluruh dunia. Kalau mereka fikir mereka tuan-tuan sekalian, zon selesa mereka, perniagaan mereka, keluarga mereka, tempat tinggal mereka semua di Madinah. Tapi mereka tuan-tuan sekalian mengingati apa yang disebut oleh Allah melalui junjungan besar Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwah ke seluruh dunia. Di antaranya tuan-tuan sekalian 1,000 orang ke China yang dipimpin oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Daripada 1,000 orang ini, 5 orang sahaja yang sampai. Yang lainnya mati di pertengahan jalan kerana sejuk salji, kerana jatuh ke dalam gaung, kerana kepanasan padang pasir yang panas tersebut, kerana dimakan binatang buas. 5 sahaja yang sampai, termasuk Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Dan berkat 5 orang inilah hari ini umat Islam tuan-tuan seluruh China tersebut hampir tuan-tuan 120 juta daripada 1.2 bilion penduduk tuan-tuan di China berkenaan. Tidak lain dan tidak bukan kerana mengejar tuan-tuan sekalian kebaikan. Kalau mereka tinggal di Madinah, orang Madinah sahaja baik, orang Madinah sahaja masuk syurga. Bagaimana di Afrika, bagaimana di Eropah, bagaimana di China? Ini yang Datuk sebut tadi tuan-tuan sekalian, memperkenalkan agama Allah Ta'ala ini
supaya akhirnya manusia ini seluruhnya mengesakan Allah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang paling tentera Islam yang bernama Uqbah bin Nafi, apabila sampai tuan-tuan di pantai Morocco, dia menyebut satu kata-kata yang masyhur, kalaulah ada daratan di sebalik lautan ini, nescaya aku akan sampaikan dakwah ini di sebaliknya. Hebat tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, apa peranan kita pada hari ini? Inilah jalan yang paling mulia yang dirintis oleh Nabi dan para sahabat. Hari ini kita yang mengaku menjadi umat baginda Nabi SAW, ya, inilah jalan para Nabi, inilah jalan para Rasul. Inilah tuan-tuan syarat prasyarat untuk kita menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Inilah tuan-tuan sekalian prasyarat menjadi manusia yang terbaik, antaranya mengajak manusia kepada kebaikan, melarang manusia daripada melakukan kejahatan, dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, gunakanlah seluruh potensi, gunakanlah seluruh kedudukan, pangkat, jawatan, di mana sahaja kita berada, mengajak manusia atas apa sahaja jenama dan badan. Sama ada jamaah tabligh, sama ada namanya yatim, sama ada namanya jatim, macam moderator kita pada hari ini, semuanya berperanan kerana inilah jalan para nabi dan jalan para rasul. Dan sekiranya kita tuan-tuan sekalian gagal berperanan, ya, menjauhkan diri kita daripada jihad, daripada dakwah ini, nescaya manusia berada di ambang kesesatan yang akhirnya tuan-tuan sekalian menghalalkan azab dan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan sekadar berhadapan tuan-tuan perkara ini, cabaran akidah, ajaran sesat berlaku, ya, di Gombak tuan-tuan sekalian, ya, dulu Datuk Hassan pernah menjadi ahli adun Gombak tuan-tuan sekejap. Ada seorang lelaki bernama Haji Kaha. Haji Kaha ni tuan-tuan, dia bawa ayat Quran untuk nyatakan bahawa dia seorang Nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulah, dan sesungguhnya kami turunkan pada setiap umat seorang Rasul. Dia kata Nabi Muhammad Rasul orang Arab, orang Melayu di Kuala Lumpur tak ada Rasul lagi, sayalah Rasul Melayu. Kalau Nabi Muhammad dia kata terima wahyu di Gua Hira, saya pun terima wahyu Gua Kemensah, belakang Zoo Negara. Ini contoh tuan-tuan sekalian. Dan ini tuan-tuan hari ini lagi banyak, ya, sama ada namanya tuan-tuan ayapinnya, liberalismenya, pluralismenya dan seumpamanya. Dan di sinilah peranan kita di semua peringkat, sama ada yang bekerja sebagai pegawai kerajaan ataupun dai sepenuh masa macam Datuk Dr. Hassan, menggunakan pelbagai potensi. Hari ini saya tak pasti berapa ratus orang mengikuti live FB Live Datuk pada hari ini, berapa ramai. Dan ini tuan-tuan sekalian peluang yang terbuka luas. Alhamdulillah kita di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dengan matlamat untuk menyebarkan fatwa dan penjelasan hukum syarak kepada seluruh masyarakat. Inilah dakwah kecil kita yang boleh kita buat. Portal kita tuan-tuan daripada 2016 sampai hari ini 68 juta, ya, visitors, ya, dan FB Live FB kita hampir tuan-tuan 503 ribu orang tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan inilah pendekatan dakwah yang baru, yang mudah-mudahan tuan-tuan bukan sekadar turun pintu ke pintu, tetapi anak-anak muda yang kurangnya kasih sayang, kurangnya tuan-tuan hidayah petunjuk, mudah-mudahan, ya, dapat disampaikan ilmu yang bermanfaat, dakwah yang berkesan kepada mereka. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Jamali. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah pentingnya dakwah, ya, manfaatnya dakwah ini. Dengan sebab dakwah itu, dengan sebab usaha dakwah orang-orang yang terdahulu daripada kita lah menyebabkan kita hari ini dilahirkan dalam keadaan Islam, ataupun kita menjadi seorang Muslim ataupun mukmin dengan sebab usaha dakwah. Kita dapat hadir dalam majlis ilmu dengan sebab usaha dakwah.
kita dapat dengan apa ni, melaksanakan rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman dengan sempurna juga adalah hasil usaha dakwah generasi-generasi yang terdahulu. Bayangkan kalau tidak ada dakwah, tuan-tuan dan puan-puan, kita ini hidup entah kita Islam ataupun tidak, entah kita beriman ataupun tidak. Namun persoalan yang perlu kita kupas juga dalam kesempatan pada malam ini yang boleh kita minta panel huraikan adalah dari aspek semakin banyak dakwah, semakin banyak cabarannya tu. Semakin usaha dakwah, JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri, mufti-mufti negeri, yayasan, pertubuhan dan sebagainya melaksanakan program dakwah yang pelbagai. Namun kita lihat itu masih banyak juga kemungkaran berlaku, perkara-perkara fasik yang berleluasa, seperti yang data yang dikemukakan oleh Ustaz Jamali ketika tadi, akidahnya, sosialnya. Jadi adakah silapnya dalam strategi kita berdakwah di masjid, di surau? Banyak usaha dakwah, setiap malam ada majlis-majlis ilmu dan sebagainya, tapi cabaran itu masih kental dalam dunia dakwah ini. Apa pandangan Datuk? Terima kasih Tuan Pengerusi, dan terima kasih Sebul Samaha. Sebul Samaha ni tuan-tuan, daripada awal sehingga akhir ucapannya tadi 100% itulah ucapan kita 43 hari ni tuan-tuan dan puan ni. Maknanya line, kalau dia tulis line by line tuan-tuan, memang itulah yang kita tegaskan kepada diri kita, yang kita tegaskan kepada siapa saja. Line by line, word for word yang disebutkan tadi, itulah tuan-tuan yang kita berkatakan kepada masyarakat. Kalau misalnya boleh lapang-lapang, kami ada dalam 80 hari lagi ni, Ustaz Jamali, boleh kita terus lantik jadi Amir Sab kita, insyaAllah. Saudara ya, nanti yang soalan daripada Ustaz tu, saya nak bagi sikit lagi tuan-tuan ya, tentang mengapa kita tuan-tuan semuanya kita menyertai tabligh ni, semuanya tuan-tuan ni. Tak apalah tuan berniaga di mana pun, kami ni tak tolak dunia tuan-tuan. Kami tak tolak dunia. Kami kejar lagi. Saya pernah di syarikat-syarikat dan sebagainya tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tak boleh mati dengan syarikat saja. Tuan-tuan ya, saya ada jawatan, tak boleh mati dengan jawatan itu saja. Saya mesti mati sebagai seorang hamba Allah yang mukmin, hamba Allah yang beriman, itu dia. Saya tak boleh mati sebagai pegawai kerajaan kalau saya dulu pegawai kerajaan. Saya tak boleh mati sebagai seorang ahli politik. Saya tak boleh mati sebagai exco. Saya tak boleh mati sebagai seorang ahli parlimen. Tetapi Hasan Ali mesti mati sebagai mukmin untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan ya, tuan-tuan yang saya muliakan sekalian, puan-puan yang saya muliakan. Kita dekat sini 43 hari dah. Saya bagi sikit lagi. Saya bagi sikit outline dia. Apa program kita? Pagi-pagi tuan-tuan, minta maaf saya ni menyebut ni tidak ada ujub atau riak dan sebagainya, hanya nak menggambarkan statement of facts. I'm just stating facts sekalian. Pagi tuan-tuan dan puan, setengah daripada kawan kita macam Datuk Pahamin, macam Ustaz Dr. Fathi ni tuan-tuan, itu tempat apa Ustaz? Itu yang macam muzik punya apa tu Ustaz? Atas tu Quran ni Ustaz. Dia boleh berdiri baca Quran perempuan 2 jam. 2 jam dia boleh berdiri baca Quran. Dalam samar-samar tu, matanya pun tak tahulah. Dia 75 tahun, saya 74 tahun. Dalam samar-samar tu dia boleh baca Al-Quran tu, berdiri dekat situ. Dia dah buat tu, macam muzik punya apa tu dia buat. Saudara-saudara, hampir semua kita 11 orang, insya-Allah tak tinggal tahajud, tak tinggal sembahyang taubat, tak tinggal sembahyang hajat, tak tinggal witir, tak tinggal munajat, tak tinggal menangis menggugurkan sebutir dua air mata di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan puan ni, tak tinggal tuan-tuan, tak tinggal, rasanya tak tinggal sahabat-sahabat ni. 2 rakaat sembahyang sunat subuh. Pahala 2 rakaat sembahyang sunat subuh, pahalanya dunia dan isi-isi-isinya tuan-tuan puan. Kemudian nombor 3 tuan-tuan, semuanya tak ada kecuali tuan-tuan, sembahyang berjamaah 43 hari dah ni, 43 pagi sembahyang berjamaah, dan kita berimam mendapat takbiratul ula.
Takbiratul ula, tuan-tuan, takbiratul ula. Cuba isteri-isteri dan suami-suami kita dah ada di rumah ni, boleh tak 43 hari tuan-tuan sembahyang berimam, di mana azan diazankan, dan tuan-tuan dapat takbiratul ula, takbiratul ihram bersama dengan imam. Tapi ini boleh dapat dibuat. Habis tuan-tuan, habis saja, habis sembahyang subuh, terus ada kuliah subuh. Kuliah subuh biasanya di masjid ini hari Sabtu, hari Ahad. Biasanya bagi kami tiap hari 7 hari 1 minggu kuliah subuh saban hari. Antara yang disampaikan kuliah tabligh exactly macam apa yang disampaikan oleh Sayyid Samaha tadi, tuan-tuan. Habis kuliah subuh, tuan-tuan, kita mesyuarat. Kita mesyuarat, tuan-tuan, pasti hari-hari ada mesyuarat. Wa amruhum syura bainahum. Hal-hal mengenai kehidupan kamu itu kamu mesyuaratkanlah. Kami mesyuarat, dan mesyuarat itu, tuan-tuan, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis mesyuarat, tuan-tuan, insya-Allah, tuan-tuan, kita ada taklim. Satu hari taklim 2 jam, 2 jam setengah. Satu hari 2 jam. Tuan-tuan bayangkan, satu hari 2 jam setengah kali 7 hari kali 4 untuk 1 bulan, kali, tuan-tuan, 4 bulan, kali 4 bulan, kali 4 bulan. Berapa ratus jam, tuan-tuan? Ilmu disampaikan, ilmu disampaikan, ilmu disampaikan. Mungkinkah tuan-tuan dapat duduk di rumah, tuan-tuan dan puan, hadir majlis ilmu satu hari 2 jam, 2 jam setengah? Kita, tuan-tuan, bila ada penceramah datang, tuan-tuan, maghrib ke subuh terutamanya, baru 15 minit semua dah tengok jam dah. Orang dah tengok jam, dah tengok jam. Kita pun dah tengok pintu dah. Dah tengok pintu dah. Tapi kami satu hari 2 jam, 2 jam setengah, tuan-tuan. Tak ada cerita lain. Tak ada mengumpat orang, tak ada cerita orang, tak ada cerita organisasi, tak ada cerita apa pun. Kita cerita full submission to the will of Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita cerita. Kemudian, tuan-tuan, alhamdulillah, lepas itu kita ada taklim, lepas itu kita ada lawatan. Kita melawat, tuan-tuan, kita melawat khususi, kita pergi, sebut nama. Kalau dia kata Ustaz Zakaria di Shah Alam, di mana pun kami akan pergi, tuan-tuan. Dengan izin mereka, kami akan bincang macam mana caranya, insya-Allah. Saya rasa selepas ini, tuan-tuan, antara orang yang akan saya pergi berbincang terus, tuan-tuan dan puan, ialah Al-Fadhil Sayyid Samaha. Terus selepas ni. Dia tutup pintu pun saya datang, dia buka pintu pun saya datang. Pasal saya anggap dia dah orang tabligh, tuan-tuan dan puan. Kemudian, tuan-tuan dan puan, insya-Allah habis tu kita dah lepas tu tak bermaghrib. Juga sembahyang berjamaah. Juga ada kuliah maghrib. Hari-hari ada kuliah maghrib. Kalau dah ada kuliah maghrib kat sini, tuan-tuan, kita buat selepas isyak sikit aja, dalam 15 minit kuliah isyak. Kita buat, tuan-tuan dan puan, bangun lagi pagi dan sebagainya. 43 hari. Can you imagine the amount of knowledge? Can you imagine for 43 days the amount of submission kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? For 43 days, can you imagine the amount of tears that coming out from our eyes? For 43 days, the amount of things that we listen, daripada pagi, petang, siang dan malam, semuanya bercerita kebesaran Allah dan kehebatan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, Ustaz, saya nak menceritakan untuk teman-teman dekat sini pengalaman yang saya tengok. Pengalaman saya pun dah 40 tahun dalam tabligh kan, pengalaman. Tuan-tuan, besok hari Khamis ada kita punya penceramah namanya Maulana Helmi. Betul, hari Khamis kan? Hari Khamis. Maulana Helmi pernah datang kat sini. Orang-orang sini pernah ikut Maulana Helmi sampai ke Pejerantun. Tuan-tuan, Maulana Helmi ni dia punya speciality orang yang jauh daripada agama. Minta maaf saya sebut ni, artis-artis yang jauh daripada, seemingly jauh, saya tak kata jauh, seemingly jauh daripada agama. Orang yang bertatu daripada leher sampai ke kaki, tuan-tuan dan puan. Orang yang menjadi perompak, penyamun dan sebagainya. Sekarang ni, tuan-tuan dan puan, atas usaha daripada Maulana Helmi dan teman-teman yang lain, orang ini, tuan-tuan, masuk dalam tabligh ini, mengamalkan amalan-amalan yang diminta, amalan yang wajib, amalan yang sunat, amalan yang harus dilakukan, tuan-tuan, hingga mereka. Saya ada satu kes, tuan-tuan, umur 40 tahun. Dalam Facebook saya 3 kali dia datang, tuan-tuan, live dengan Facebook saya. Umur 40 tahun, daripada umur 1 tahun sampai 40 tahun, tak pernah sembahyang, tak pernah pergi masjid, tak tahu baca Quran, apa pun dia tak tahu. Sampai umur 40 tahun. Entah macam mana dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, dia bertemu dengan tabligh. Akhirnya dengan pimpinan juga Maulana Helmi memimpinnya, tuan-tuan dan puan. Sekarang ni, daripada tak kenal huruf Al-Quran, sekarang dia mengajar Al-Quran. Anaknya, tuan-tuan dan puan, anaknya ada 10 orang, tuan-tuan. 10 sekarang.
mengikuti pengajian-pengajian Al-Quran dan jadi hafiz dan hafizah. Bayang tuan-tuan dan puan, daripada macam, bukan saya cerita ni satu case, tetapi lot of cases. Kalau nak cerita dunia tuan-tuan dan puan, lagi banyak cerita dunia tentang apa yang telah dilakukan oleh teman-teman jemaah tabligh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak sebut. Jadi sebab itu untuk teman-teman ni, kita ada program khusus untuk muslimat, masturat namanya. Jadi ada muslimat kat belakang tu jangan kita macam kita dipikirkan dan sebagainya. Tidak. Ada syarat-syaratnya, sikit-sikit aja syaratnya. Kemudian tuan-tuan, kalau misalnya suami pergi ke Norway, mana Datuk Mazlan? Datuk Mazlan baru balik daripada Norway. Macam mana tuan-tuan? Baru balik daripada Norway tuan-tuan. Northern Norway tuan-tuan, sekarang ni musim salji. Dia punya sejuk je minus 31 degrees. He just came back from Norway. Masya Allah tuan-tuan, puan-puan nanti boleh ikut perempuan. Suami-suami macam Ustaz, macam Al-Fadhil saya bersama hari akan sama-sama pergi ke Norway dengan isteri ni tuan-tuan, Masya Allah, bersama-sama jamaah. Kalau dia pergi, saya akan pergi dengan dia tuan-tuan, Insya Allah. Inilah saudara yang kita. Dan akhirnya tuan-tuan, saya harap sangat, kalau tuan-tuan ada masalah dengan isteri, ikutlah jemaah ini. Ada masalah nak didik anak, ikutlah jemaah ini. Ada masalah dengan rumah tangga tuan-tuan, dengan mak mentua, bapa mentua, dengan adik-beradik dan sebagainya, ikutlah jemaah ini. Tuan-tuan dan puan, kalau misalnya ada masalah dengan jiran tetangga dan sahabat anda, dengan harta berbagai pakaian masalah kita rumah tangga ini, ikutlah tuan-tuan. Dia punya roh ini tuan-tuan, unimaginable, unexplainable. Macam mana tuan-tuan, miracle after miracle Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita kerana hati, jiwa, perasaan kita solid untuk mengagungkan Allah, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak menyeru kepada tuan-tuan. Mulai daripada hari ini tuan-tuan, saya tadi mencadangkan, kalau boleh Ustaz Amirul pun saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, insya-Allah mungkin besok atau lusa kita peruntukkan satu masa. Mungkin selepas isyak ke sekejap aja, dalam 20 minit tuan-tuan, suami isteri lah, atau isteri pun datang lah, untuk kita terapkan apa nak buat di rumah. Namanya taklim, namanya mesyuarat, namanya halqah Quran, namanya 6 sifat. Tuan-tuan dan puan, kalau itu dapat dilakukan, insya-Allah tuan-tuan dan puan, ya, Allah, kekuatan Allah, kebesaran Allah bersama dengan kita, kehebatan Nabi Muhammad bersama dengan kita, dan anak kita pun tuan-tuan akan menikmati rumah tangga, kasih sayang suami isteri yang dibendung dengan kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada Rasul, meresap dalam tubuh kita, meresap dalam tulang sulbi kita. Inilah tuan-tuan akan nikmati seronoknya beristeri, seronoknya bersuami, seronoknya beranak. Tuan-tuan, saya ada 8 orang anak, 5 laki-laki, 3 perempuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya minta maaf pada penonton, saya minta maaf. Belum ada satu pun tuan-tuan, anak yang paling tua sekali 46 tahun. Belum ada satu orang pun lagi yang memeningkan kepala ibu dan ayah. Tak ada seorang lagi tuan-tuan. Sebab agama. Dan anak saya berjaya tuan-tuan. Semuanya masuk universiti. Tak maaf tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Balik kepada Ustaz Taksir. Ustaz, apa syarat yang paling utama untuk mengikuti jemaah tabligh? Allah, tak ada syarat apa-apa. Syaratnya ialah kemahuan. Syaratnya ialah tuan-tuan dan puan, ya, semua tak ada syarat. Kita tak ada syarat mesti kelulusan ini, mesti umur begini. Tapi umur, kalau budak-budak tu 1 hari aja. Kalau budak macam ni 3 hari sekurang-kurangnya bapak budak. Kalau orang yang berilmu macam ini, eloknya 4 bulan. Jadi tak ada syarat, betul tak ada syarat. Saya pernah menggambarkan syarat, sebab saya datang ni pun tak ada syarat apa-apa. Tak ada syarat. Lambayan sahabat saya yang menyebabkan saya ikut 4 bulan ni, namanya Datuk Selamat, baru balik daripada Turki. 4 bulan di Turki. Isterinya accountant, ikut. Dia mechanical engineer, isterinya accountant. Ikut sama-sama memadu asmara di Turki. Lain Ustaz. Kita dulu honeymoon lain. Tapi bila honeymoon ni dengan kebesaran Allah bersama dengan kita, roh Allah bersama dengan kita, keseronokannya lain Ustaz. Pandangan matanya lain, jelingannya lain Ustaz.
banyak yang saya nak tanya Datuk tentang jemaah tabligh, tapi Tak apa. masa tidak mengizinkan. Mungkin ketika kita sembang-sembang dan macam mana lagi, ataupun kita ada Ustaz Gunawan dan Maulana kita di sini kan tu. Saya nak minta Ustaz Jamali kesimpulan akhir tajuk mengapa tabligh ni. Kita sedar dan kita faham tentang pentingnya tabligh, pentingnya dakwah itu. Dan kita tahu kalau usaha dakwah ini tidak disuburkan, maka kesannya sangat negatif dalam kehidupan kita. Soalannya ialah, siapakah yang dipertanggungjawabkan di atas usaha jalan dakwah ini? Ringkas saja Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr. Nabi menyebut dalam hadis berkenaan, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku, daripada ajaran Islam, daripada akidahnya, daripada tasawufnya, daripada syariahnya, daripada akhlaknya, kehidupan bermoralnya, sosialnya, ekonominya, seluruh daripada Nabi SAW, walaupun satu ayat. Alhamdulillah hari ini saya yakin semua di hadapan saya bukan satu ayat, 1000 ayat. Yang penting bukan sekadar teori dalam kepala kita yang kita simpan. Yang penting satu ayat tersebut yang boleh membawa manfaat kebaikan, sebarkan kepada masyarakat di mana sahaja kita berada, di mana sahaja pos kita ditempatkan. Jangan kita tuan-tuan sekalian menjadi golongan-golongan yang menyimpan ilmu. Malah Nabi SAW menyebut apabila matinya anak Adam itu, dia akan tinggal semua sekali, melainkan 3 perkara, di antaranya ilmu yang bermanfaat. Ilmu dah ada dah, pengalaman dah ada dah. Yang penting adalah sejauh mana kita sampaikan. Nabi SAW, Allah Ta'ala tidak akan mengira berapa banyak yang kita telah Islamkan, tapi Allah Ta'ala akan lihat sejauh mana kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi mudah-mudahan kehidupan yang berlaku kepada Nabi, para sahabat, dan sampailah kepada kita pada hari ini, para alim ulama, jamaah tabligh misalnya, di hadapan kita para da'i dan sebagainya, ini menjadi suatu lonjakan semangat untuk tuan-tuan sekalian kita mengislahkan, memperbaiki diri kita, memperbaiki masyarakat. Akhirnya saya teringat bagaimana seorang lelaki bertemu seorang sahabat bertemu dengan sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Dia mengadu tentang dirinya dalam keadaan jiwa yang tidak tenang, hati yang tidak tenteram. Orang muda kata, ini Datuk, jiwa kacau, tak lena tidur, tak bahagia, tak tenang dan sebagainya. Apa jawapan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Dan juga suatu nasihat kepada kita semua, nak tenang hati, nak tenteram jiwa, pertama sekali bacalah Al-Quran. Al-Quran seluruhnya 6,236 ayat, yang 114 surah itu seluruhnya mukjizat, seluruhnya memberi pertolongan syafaat, seluruhnya syifa, penawar, penyembuh, sama ada penyakit rohani dalaman kita ataupun penyakit jasmani. Hari ini orang sebar bila berlakunya banjir, tuan-tuan sekalian, ayat 44 surah Hud. Adakah ayat ini dapat memulihkan banjir? Kita tidak pasti tentang kemujaraban ayat ini dalam isu banjir, tetapi Al-Quran itu tidak dapat dinafikan sebagai syifa, sebagai penawar. Dan kita boleh bertabarruk, mengambil berkat daripada ayat-ayat Al-Quran. Antaranya tuan-tuan sekalian, Nabi ajar kita, jangan kita tidur melainkan kita membaca surah Al-Mulk. Kenapa membaca surah Al-Mulk? Ia akan dapat mengelakkan daripada azab di dalam kubur. Seorang sahabat Nabi, Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, satu hari dia gali tanah, tanpa menyedari rupanya tanah yang digali ini kubur. Dia nampak seorang lelaki sedang duduk dan membaca di dalam kubur tersebut, sedang duduk dan membaca surah Al-Mulk sehingga khatam. Dijumpa dengan Nabi SAW. Nabi menyebut, hiyal mani'ah, hiyal munjiah, tunjihi min azabil qarb.
min azabil qabr. Surah Al-Mulk ini penyelamat. Surah Al-Mulk ini penegah yang dapat menegah tuannya, sahabatnya, pembacanya daripada azab kubur. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bacalah Al-Quran. InsyaAllah Dr. Fatih tadi menunjukkan suatu contoh teladan yang amat baik. Dan saya yakin umur 75, berdasarkan kalaman doktor-doktor pakar mata dan sebagainya, bila yang dibaca itu kalimah-kalimah Allah, ya makin terang benderang tuan-tuan matanya, hatinya, insya-Allah. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, ya, hadir majlis ilmu seumpama ini. Dalam jamaah tabligh ada yang bernama bayan, ada yang bernama kuliah, ceramah dan sebagainya. Kerana di sinilah majlis para malaikat yang mengembangkan sayapnya, yang mohon doa kepada Allah, dimasukkan kita dalam kumpulan kalangan ahli syurga, diampunkan dosa kita, beroleh ketenangan. Dan yang ketiganya, Datuk sebut tadi bangun malam, ya, bangun malam tuan-tuan sekalian. Kenapa tak tenang? Kerana jiwa rasa kacau, kerana dosa yang banyak. Bermunajat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Boleh jadi ada dosa kita yang cukup banyak, sedar atau tidak. Flashback balik 20 tahun, 30 tahun yang lalu, banyak dosa yang kita buat hari ini Allah Ta'ala balas. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, mohon ampun kepada Allah, bermunajat pada Allah, menangis di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan itu mengampunkan dosa kita, menerima taubat kita, dan digolongkan daripada kalangan yang hatinya semakin bersih, ya, semakin tenang dan bahagia kehidupannya. Ketenangan ini dia akan refleks dalam keluarganya, masyarakatnya, negeri dan negaranya. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz Jamali. Saya setuju sangat dengan apa yang Ustaz Jamali sebut. Dan betul lah Datuk sebut tadi, Ustaz Jamali ni ada tokoh untuk join punya Datuk 40 hari punya. Dah join dah. Sebab poin-poin yang Ustaz Jamali sebut tu malam tadi waktu Datuk motivasi ahli jawatankuasa, itulah yang Datuk sebutkan. Kan seolah-olah dia mengulang balik apa yang Datuk motivasikan kami pada malam tadi. Saya ingat tu Datuk, Ustaz Jamali telah dia memperkukuhkan lagi apa yang Datuk sebut malam tadi. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tidak berhasrat untuk mengulas panjang apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Jamali. Cuma sebelum kita berpisah ataupun kita tamatkan perbincangan forum kita malam ini, saya nak minta Datuk masa sedikit saja Datuk untuk huraikan sedikit komplek Anjung Husnul Khatimah. Saya nak ambil masa tak lebih daripada 2 minit Ustaz, 2 minit saja. Saudara ya, bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor, Yayasan Sabah, Perbadanan Wakaf Selangor ni anak syarikat MAIS, Majlis Agama Islam Selangor, akan membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah ni. Kompleks Anjung Husnul Khatimah gunanya untuk mendidik siapa saja orang Islam datang dengan modul-modulnya, modul 1 sampai modul 5, tidak modul 3 hari 2 malam, supaya didikan itu menjurus kepada mati dalam husnul khatimah. Kita hendak tuan-tuan operasionalisasikan. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Tuan-tuan, ini satu-satunya dalam dunia. Tidak di dunia Arab, tidak di Amerika, tidak di Australia, tidak di New Zealand, tidak di Jepun, tak ada. Yang ada nanti di Bukit Cerakah. Tempatnya yang kita bina di Bukit Cerakah, memakan belanja 20 juta ringgit. Daripada mana dananya? Wakaf, zakat, infak, tuan-tuan, sedekah, fidyah, amal jariah, fisabilillah. InsyaAllah tuan-tuan ya, nanti bila siap tahun 2024, bila siap nanti tuan-tuan, saya nak jemput tuan-tuan, datanglah, supaya ada persediaan sekurang-kurangnya, bersedia cara minimal untuk bertemu dengan malaikat maut, untuk dipisahkan nyawa kita daripada jasad kita. Janganlah tinggal semayang, tak boleh tuan-tuan, tak boleh mati dalam husnul khatimah. Jangan bergaduh suami isteri, jangan bergaduh dengan mak mertua ayah mertua, jangan bergaduh dengan mak bapak sendiri, takkan boleh mati dalam husnul khatimah. Tuan-tuan, jangan kedekut sangat sampai tak bersedekah langsung, tak boleh mati dalam husnul khatimah. Jangan melaga-lagakan orang, tak boleh mati dalam husnul khatimah. Jangan tak terlibat langsung dalam dakwah yang Ustaz menyebutkan dakwah ni fardu ain, maka sukar nak mati dalam husnul khatimah. Tak boleh baca Quran, sukar nak mati dalam baca husnul khatimah.
Tak dengar hadis, satu patah hadis pun, satu hari, satu minggu. Macam mana nak mati dalam husnul khatimah? Tak sayang Nabi, sukar nak mati dalam husnul khatimah. Jadi inilah tuan-tuan, insyaAllah saya menawarkan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan ambil nanti, bila keluar nanti tuan-tuan, ada sahabat saya akan mendapatkan ini, perempuan dapatkan ini, brosur dia dapatkan brosur ini. Satu lagi tuan-tuan, ini kad saya ni, free bukan apa je. Saya tuan-tuan pergilah kepada ada 6 saya punya social media, daripada YouTube-nya, Instagram-nya, Telegram-nya, TikTok-nya, Facebook-nya. Tuan-tuan dapatkan, ada user ID-nya. Pergilah tuan-tuan dapat. Hari-hari ada new posting. Hari-hari mengenai agama, mengenai kehidupan yang bersendikan agama. Tuan-tuan dapatkan kad ini, tuan-tuan ambil gambar kad ini, sebarkan kepada adik, abang dan kakak, sebarkan kepada umat. Inilah salah satu caranya. Ustaz menyebutkan tadi tuan-tuan, berapa ribu, berapa juta dia kata tadi tuan-tuan ya, dengan yang saya kan Facebook ke apa Ustaz? Yang tadi portal dan website itulah kan gitulah. Jadi ini pun salah satu daripada ini. Kita pun ada portal kita dan sebagainya. Tolong puan-puan ya, dapatkan nanti, minta yang ini insya-Allah. Jadi itulah Ustaz, dan akhirnya Ustaz, kita akan berada di sini sekitar dalam 78 hari lagi. Semua, tapi dekat sini ni mungkin dalam 6 hari lagi kot, kan Ustaz Tapi keseluruhannya kita akan berada, kemungkinan besarnya di Putrajaya ni, mungkin kita akan berada di Putrajaya ni mungkin dalam 20 hari lagi. Kemungkinannya seluruh Putrajaya ni. Saya jemputlah tuan-tuan, datanglah. Tak boleh 3 hari, 2 hari, tak boleh 2 hari, 1 hari, tak boleh 1 hari, 1 jam. Dapatkan rohnya tuan-tuan, dapatkan rohnya tuan-tuan. Tapi bagi saya bersama bukan 3 hari, bukan 2 jam, 4 bulan insya-Allah bersama dengan kita insya-Allah. Jadi saya harap tuan-tuan, itu sajalah saya serahkan balik mikrofon ini kepada yang berbahagia Fadil Ustaz Zakaria. Sila Ustaz. Terima kasih banyak yang bahagia Datuk. Terima kasih banyak kepada Sahibus Samahah Tuan Haji Jamali atas perkongsian ilmu dalam 1 jam lebih kita bersama pada malam ini. Seronok bila kita dengar kedua-duanya berkongsi ilmu kepada kita, dan itulah yang kita harapkan menjadi amalan kita dan menjadi bekalan kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala suatu hari kelak. Terima kasih pada tuan-tuan para jemaah yang hadir dan juga para penonton yang mengikuti secara live di FB Surau Putra Al-Amin dan juga geng Surau Putrajaya. Ada soalan yang masuk di sini tapi saya tak sempat nak membacakannya kerana kekangan waktu dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala ilhamkan jawapan yang terbaik suatu hari nanti. Sekianlah saja. Ampun maaf daripada saya, ada salah dan silap ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.